Tes subhanallah, bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey ke sahabat-sahabat audio dan video? Kita di Latahzan, page Ustazah Muzayyanah. Silakan, Masya Allah, Tabarakallah. Apa khabar Kak Nazariah Hasan Basri? Masya Allah, rindunya dengan orang Manjung. Nuriza Mat Daud, Siti Nur Majid, Jurida Osman, Farli Zaman Akhir, ni rakan-rakan Latahzan semua ni. Siti Zabidah, Maryam Muhammad Din, Kifli Zul, Nur Azura Amba, Nuriza Mat Daud, Stardust Green. Wah, hebat nama ni, subhanallah. Apa maksud tu? Nik Roslina Karim, Sherry Anson, Nur Azura Amba, Azimah Ishak, Bakung Biru. Masya Allah, apa maksud nama tu? Mazni Ahmad, Fauziah Muhammad, Azalina Osman. Azalina Osman nama Zuraidah Siddiq. Alhamdulillah. Fatihah Razali. Allahu Akbar. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang awal-awal telah mengucapkan salam. Baik, kita berhimpun, kita bertemu, Masya Allah, walaupun jasadnya tidak berdepan, tidak bertentangan mata antara para muslimat. Okay, ada muslimin juga yang menonton. Semoga Allah pelihara kita, Allah ampun akan dosa-dosa kita, Allah berkati kita, Allah lindung kita daripada segala kemudaratan, insya-Allah. Okay, insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak menyambung kuliah Latahzan bagi yang pertama kali. Masya Allah, bagi yang pertama kali. Adakah pertama kali ni? Okay, rasanya kita sudah lebih 30 pertemuan. Semoga kita istiqamah. Paling penting semoga Allah izinkan, semoga Allah redha untuk kita terhasillah nawaitu untuk kita menamatkan kitab Latahzan. Sampai berapa lama pun sahabat-sahabat yang kita duk berdoa semoga Allah angkat COVID ini daripada atas muka bumi di Malaysia ini, khususnya bagi redalah dengan macam-macam ya Allah yang tak mampu kita fikirkan. Semoga kita tidak meletakkan semuanya di atas kepala kita. Kita dah belajar kan? Semoga kita tidak dirundung kesedihan. Tahu, faham ada ramai di kalangan kita yang sedang berduka, sedang bersedih. Kami keluarga Latahzan sebenarnya turut merasakan sedih yang sama. Sahabat-sahabat percaya, yakin dengan Allah akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Walaupun yang telah pergi dari kita itu adalah yang terbaik, Allah ada yang lebih baik lagi sedang dirancang untuk kita, insya-Allah. Okey, jadi kita sudah, saya tulis di situ kan, sambungan 3 untuk tajuk 31. Tajuk 31 ni panjang, kita hari tu satu tajuk, satu hari. Tapi untuk tajuk ke-31 total 4 kali pertemuan. Sebab pertamanya dulu kita bahas pada muka surat 54 buku saya, ataupun 57, 56 buku baru anda tu. Siapa yang belum ada kitab yang nak mendapatkannya, Ustazah dah pinkan nombor tim khidmat di situ, boleh berurusan dengan mereka. Sahabat-sahabat, insya-Allah akan selamat buku-buku tu sampai ke muka pintu. Kita buka tajuk 31 hari tu, kesedihan bukan keharusan. Lepas tu saya buat sambungan 1, sambungan 2. Hari ini sambungan 3. Kita hanya akan fokus kepada doa dalam renungan. Masya Allah, kita dah banyak bab belajar, 30 bab. Tiba-tiba sampai ke bab 31 ni macam special sangat. Siap dia bagi doa-doa khas di hujung tu. Makna seolah-olah menggambarkan hati penulis betul-betul memahami, sahabat-sahabat dirahmati Allah, pembaca kitab Latahzan adalah orang yang betul-betul sedang mencari kekuatan untuk bangkit daripada sedihnya. So kita tak mampu untuk berseorangan. Jangan sekali-kali layan sedih tu dengan kemurungan, tak nak bertemu dengan orang, rasa macam down sangat-sangat.
please sahabat-sahabat, biasa kita bersedih, biasa kita rasa nak menyendiri, tapi jangan lama-lama. Ada yang sedang mengintai-ngintai musuh kita tu, itulah iblis. Macam-macam dia boleh kelabu, asap, hitamkan mata-mata kita ni sampai kita tak jumpa jalan-jalan untuk bertemu, jalan-jalan yang Allah redai. Ini sangat bahaya. Okay, insya-Allah walaupun kita kehilangan orang tersayang, segalanya seperti telah ditarik daripada kita, masih ada Allah sedang menghulurkan talinya. Talinya apa? Allah hantarkan pelbagai bentuk pertolongan melalui orang-orang yang kadang-kadang kita tak sangka. Mungkin dulu orang tu memusuhi kita, bila dia tahu sekarang ni kita susah, dengan ikhlasnya hati dia, dia datang sampai dia lupakan segala sengketa. Kadang-kadang kita takjub ada orang yang di keliling kita berhati macam tu. Selama ni hati kita je yang duk kata, dia tu takkan tolong aku lah, aku pernah buat pedajal kat dia. Tak. Allah mendatangkan orang-orang, yakni bala tenteranya Allah dengan pelbagai cara untuk memudahkan urusan kita apabila kita meletakkan bergantung sungguh-sungguh kepada Allah. Baik, nanti bila Ustazah dah habis baca renungan, yakni doa yang ada dalam buku ni, untuk fasa terakhir perbahasan kitab La Tahzan untuk tajuk ke-31, kita sembang-sembang sikit dengan keluarga La Tahzan. So stay tune, duduk sampai ke akhir untuk nanti kita sembang-sembangkan apa yang anda dapat daripada 31 tajuk yang telah kita telusuri sungguh-sungguh daripada kitab La Tahzan. Mungkin di kalangan anda, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak sentiasa boleh join live, tak mengapa, tak penting pun. Sebab silapnya Ustazah juga, Ustazah tak mampu untuk menetapkan setiap hari pukul berapa. Ustazah tak mampu sebab Ustazah sebenarnya duk berperang dengan jadual-jadual kuliah yang lain juga. Tapi bila Ustazah dah niat untuk mesti setiap hari, ada je lah caranya untuk kita selit kat mana-mana. Okey, tapi insya-Allah Ustazah akan bagi notis lah daripada kebanyakan jadual-jadual. Sebab yang dijadualkan secara umum di Facebook semua tu, itu jadual yang wajib. Yang jadual di luar kewajipan pun ada juga yang tak boleh untuk kita sharekan. Kan ada grup-grup tertentu, kita berperang dengan jadual macam tu lah. Tapi La Tahzan insya-Allah menjadi keutamaan Ustazah. Sayang semuanya kerana Allah. Okay? Baik, kita nak terus dengan doa. Jadi please buku depan kita untuk kita baca sama-sama. Saya sentiasa mendoakan yang belum boleh baca Al-Quran, sahabat-sahabat, cepat cari guru untuk kita boleh baca Al-Quran sebelum tarikh kematian kita. Untuk yang dah boleh baca Al-Quran, jangan tinggalkan Quran. Setiap hari, please. Jangan ada hari tanpa Al-Quran. Tak mengapa walaupun sehari satu ayat cuma. Tak mengapa. Jangan cerita kat Facebook pula. Dan baca satu ayat Quran. Orang duk gelak. Satu ayat baca. Tak payah. Kita nak istiqamah ni satu ayat je sehari. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Okey, esok sambung. Nanti kan akan ada suara hati. Teruk benar hang ni. Satu ayat pendek 2 huruf je tu pun. Kan? Kita akan, bila orang bersungguh-sungguh mencari Allah, Allah akan mudahkan. Dia akan datang rasa, ya Allah, aku ni nikmat Allah. Kalau dihitung tak terhitung lah. Aku baca Quran satu ayat je hari ni, teruk benar. Jadi hati dia sendiri akan kata, hai, tambahlah sikit lagi, tambahlah sikit lagi. Seorang yang kesedihan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, insya-Allah dia akan lawan, dia akan paksa. Lagi dia sedih, lagi banyak baca Quran. Lagi dia sedih. Ustazah teringat bapa Ustazah masa kematian mak 2019, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bapa Ustazah ni memang Ustazah tabik spring dari segi bacaan Quran dia. Sentiasa. Tapi pada hari yang dia dah macam hilang sikit rasa sedih kan. Orang lelaki kalau kena tinggal mati isteri, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah tengok bapa Ustazah, ayah mentua Ustazah kan. Allahu Rabbi. Lepas tu satu hari tu Ustazah ambil dia dekat rumah. Biasa rutin Ustazah macam tu. Ambil dia dekat rumah. Rumah Ustazah dengan rumah bapa dekat sangat. So ambil dia, Ustazah bawa pergi masjid lah. Ustazah bawa pergi masjid. So dalam masjid tu, dan naik kereta tu, tiba dia macam, Alhamdulillah, syukur sangat. Kita pun pandang kat cermin, apa pak? Macam mengeluh tapi macam bersyukur kan. Alhamdulillah kan. Kenapa pak? Alhamdulillah 4 hari bapak dah khatam Quran. Kita pun tulis 4 hari khatam Quran ke 4 hari dapat baca Quran kan. Alhamdulillah 4 hari.
bapak khatam Quran. Kita tu dia 4 hari khatam Quran. Rasa dulu-dulu tak buat macam tu. Rupanya lagi dia rindu, lagi dia sedih, lagi dia teringat dengan isteri yang kembali ke rahmatullah. Dia tak tahu nak buat apa, dah tak ada teman nak sembang-sembang. Teringat je Quran, teringat je Quran, teringat je Quran. Sampai adik yang duduk dengan bapak pun kata, tak keluar bilik. Kita pun risau, buka pintu sikit. Mengaji baca Quran, baca Quran. Dia bangun bila dia dahaga, baca Quran. Ya Allah sahabat, macam tu mungkin cara untuk dia bukan melupakan orang tersayang, tapi dia sedang berlawan dengan perkara yang betul. Masya Allah sahabat-sahabat. Okay, ni ibu kita Siti Atikah Tukimin. Satu hari tak baca macam kehilangan sesuatu. Kan ditinggalkan suami lama dah Makcik Siti Atikah ni. So dia melawan rindu, melawan rasa sedih, sepi, kehilangan tu dengan Quran. Jadi kita belajarlah sahabat-sahabat, kenapa kita ni bila sedih kita nak menyalahkan, kenapa ambil, kenapa ni. Ustazah tak faham apa yang saya lalui. Sahabat, ujian kita tak sama. Okay, semua kita pernah dilanda rasa sedih. Tapi macam mana kita nak, bila orang bagi nasihat, bila datang kebaikan-kebaikan pada kita, please jangan menempelak dulu. Jangan kita saling tohmah menohmah dulu. Cuba kita buka luas-luas pintu hati kita. Kita ada cita-cita yang sama. Kita nak berkumpul di dalam syurga yang sama. Kita mencari redanya Allah yang tunggal. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada Tuhan yang lain. Kita nak hidup serumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama. Kita tidak ada dipimpin oleh Rasul yang terdahulu sebab kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila kita faham perkataan ini, kita nak meletakkan diri kita dalam kekuatan doa. Kekuatan doa. Okay, kadang-kadang kita faham, kita berdoa, tapi kita tak tahu apa yang kita mintakan. Okay, semalam siapa yang join live Ustazah bersama Ustaz Hanafi, di penghujung tu kita pakak-pakak menangis. Kerana kita terasa doa yang dia baca tu adalah doa daripada hatinya. Doa daripada kesan ilmu yang dia amalkan. Percayalah sahabat, kita berdoa adalah bicara hati kita dengan Allah. Tak mesti dalam bahasa Arab pun, tapi kalau mampu meniru doa yang datang daripada Nabi SAW, itulah doa yang terbaik. Tapi kita nak tiru bulat-bulat, kita tak cuba nak faham apa doa tu. That's why bila kita cuba hafal doa yang diajarkan oleh Nabi beserta terjemahannya kita faham, walaupun kita tak hafal lancar bahasa Arabnya, susunan bahasa-bahasa yang indah, tapi otak kita boleh translate sesuatu yang aku nak begini, aku nak begini. Nabi pernah berdoa seperti ini, macam ni. Okay, jadi jangan keluarga la tahzan ada yang tak baca Al-Quran setiap hari. Please sahabat, kalau kita kategori orang yang sudah lancar baca Quran, tolong cari anak murid. Sebab Nabi SAW bagi tahu, man ta'allamal Quran wa 'allamahu, siapa yang terbaik di kalangan kamu, khairukum, yang terbaik di kalangan kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Nak cari anak murid mana Ustazah, nanti Jaiz tangkap pula saya tak ada tauliah mengajar. Bukan. Kadang-kadang suami kita rendahkan sikit ego, sahabat-sahabat dirahmati Allah, minta isteri semak. Isterinya pula bila menyemak bacaan suami yang kurang arif daripada dia, jangan nak tengking-tengking seriang je. Sahabat-sahabat garang sungguh. Takut suami tu, kan dia cari ustazah lain, jenuh kan. Baik ustazahnya kita, kalau dah kita mendakwa kita pandai baca Quran. Janganlah duk cengih sangat. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kadang anak murid kita tu anak-anak kita sendiri yang cuti, kelah-kelah mengaji Quran pun tak boleh nak buka. Ustazah ni, rumah ustazah jadi pusat pengajian Quran. Paling sedih bila mereka, Ustazah, bila ni anak saya tak mengaji lah, anak saya tak mengaji. Kenapa anak tak mengaji kat rumah? Kalau ibu ayahnya betul-betul mengajak. Jangan sampai anak-anak tu yang cakap, macam mana kita nak ngaji? Mama boleh main handphone, tengok TV. Ayah asyik-asyik tengok internet je. Kenapa kita tak mengaji sama dengan kita? Asyik kita je kena mengaji. Macam tu budak-budak kan, sahabat-sahabat. Kalau kita ada komplain-komplain, anak-anak kita pun mulut sama macam tu. Jadi kena baca Quran. Faham susah nak ajak suami, tak apa. Yang dah ajak tapi susah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita jangan pernah halang tak dia ketua keluarga. Nanti kau jawab depan Allah, aku ni dulu rajin tau mengaji. Sejak aku kahwin dengan hang, aku jadi malas nak mengaji. Sebab hang tu ketua, tapi hang tak pernah tunjuk contoh yang baik. Sampai bila tak selesai? Jadi kita mengaji. Sebab tu Ustazah selalu cakap, orang perempuan duk buat majlis khatam Quran lah, segala lah. Quran khatam tiap-tiap tahun Ramadan.
buat macam-macam bunga telur segala. Bukan, tak bagus kan. Bagus untuk mencantum ukhuwah, tapi balik rumah cabut tudung segala. Tak ngaji dah. Sampai ke malam tak ngaji. Letih tadi baca Quran kat surau. Akhirnya rumah kita tak ada cahaya. Dah lah suami tak ngaji, anak tak ngaji, kita pun tak ngaji. Mama ni tak apa, mama dah ngaji dah tadi kat masjid. Salah ibu-ibu dirahmati Allah. Tempat kita di rumah. Jadi kalau ahli rumah kita tak baca Quran, kita kena gigih. Cubalah kita betulkan diri kita dulu. Okey, sahabat-sahabat, Ustazah faham sangat. Nak ajar cucu jauh ya. Okey. Baik, jadi Kak Nuraini Abdul Rahman kena belajar Google Meet, kena belajar ajar cucu yang jauh-jauh tu. Okey, sahabat, bersedia kita nak baca semua doa yang diajarkan dalam kitab La Tahzan. Okey. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa yang mujarab dan penuh ketulusan, yakni doa untuk menghilangkan kedukaan, kecemasan dan kesedihan. Panjang ni doa ni, kita tak terhafal ni, tapi kita boleh ambil gambar, kita screenshot, hantar dekat family kita. Bila kita dalam kesedihan, jom pakat-pakat kita baca doa ni. Tengok, tak ada masalah. Tengok, sambil tengok, sekarang ni Ustazah nak tengok ni. Jom kita ikut sama-sama. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta birahmatika astaghith. Astaghith. Hujung lidah tu. Baik, tiada Tuhan selain Allah yang maha agung lagi maha penyantun. Tengok kita memulakan doa dengan puji Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan pemilik arasy yang agung. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang pencipta dan penguasa langit dan bumi, dan Tuhan pemilik arasy yang mulia. Wahai Zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, Tuhan selain Engkau, tiada Tuhan selain Engkau. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Birahmatika astaghith. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Sahabat, layaknya Allah ni memang dipuji. Sebab tu ada kisah sahabat yang dia berdoa ni, dia berdoa panjang. Doa apa tu sahabat sebelah duk dengar. Hang ni pasal apa duk dari tadi puji Allah. Sebenarnya hang nak doa apa? Dia tak sempat pun submit doa dia sendiri. Hanya dari tadi angkat tangan ni memuji Allah. So bila sahabat ni kata, aku tak dengar pun hang duk baca doa, hang duk puji Allah. Pasal apa? Sebab setelah memuji Allah, taulah Allah nak bagi apa yang aku nak. Macam tu. Sahabat, kita tak boleh samakan Allah dengan sesiapa. Tapi kita gambar macam ni, ibu-ibu dirahmati Allah. Kita ada anak 3 orang. Yang seorang ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah kejar dia. Asal ketuk pintu bilik. Ma, ada duit tak? Nak duit mah? Nak duit mah? Kau ni tak ada benda lain. Asyik duit je. Gitu kan? Yang seorang lagi tu, sahabat-sahabat, duk diam mulut tak banyak lah. Kita bagi, dia ambil. Tak bagi, dia diam. Yang seorang ni, Masya Allah, si sulung ni memanglah penyujuk kalbu sungguh. Contoh kadang-kadang kan. Dia Ustazah dah kahwin dah, tapi bila datang rumah tu Ustazah, mana yang jinjit duit dia tak ada bagi sangat. Tapi dia duk jinjit lah macam-macam. Nasi goreng bodoh daripada rumah ni mau goreng sendiri. Mama sihat ke, okey ke? Tu kita terbaring lah, bukanlah tak larat ke apa saja, terbaring. Dia boleh duduk kat ujung kaki, kita duduk picit-picit. Ma, ni ada minyak apa ni? Kerah kaki mama ni. Urut-urut dulu, picit-picit dulu. Alah, sejuk hati lah Ustazah kan. Nanti dia kata, mama ni baru seminggu tak jumpa dah putih berseri wajah. Patutlah ayah suka. Dia jack kita tu melampau-lampau, memuji-muji sungguh. Tiba-tiba mak lisan akan mudah je. Kau ni sebenarnya dah makan ke belum? Mak tengok ni sampai-sampai terus urut kaki mak. Sudah makan ke belum? Tengah makan layan, sedapnya mama, sedapnya. Lepas tu, Long, kau ada duit belanja ke tidak ni? Mak tengok kan dah banyak bulan dah tak bagi duit kat mak. Bukan mana. Tapi kau ada duit belanja tak? Dia sengih. Balik tu dia tak minta sahabat. Balik tu kita boleh ringan hulu. Kan ni kau bagi. Mak bukan nak bagi kat kau sangat. Nak bagi dekat cucu mak. Kok lah nanti ni PKP ni kau kena berhenti kerja. Cucu mak tak ada susu pula nak beli. Dia tak minta.
Tapi sebab puji-pujian dia datang dengan penuh menyejukkan hati kita, ringan je mak ayah ni bagi duit. Tak ada pun dengan kon datang asyik minta duit je, tak ada pun. Jadi anak-anak yang tak faham ni sahabat, duk cemburu dengan Abang Long. Mama tu Ustazah, kalau Along datang mesti offer nak duit ke, bagi dia tak minta pun duit. Cuba hang tengok macam mana cara Along mendekat pada mak. Macam tu. Allah nak tengok hambanya. Adakah kita angkat-angkat tangan, ya Allah aku nak kaya, ya Allah aku nak selamat daripada COVID, ya Allah aku sembuhkan jiran aku tu. Macam tu terus ke? Mestilah ada ketuk pintunya. Mestilah ada mukaddimahnya. Dan mukaddimahnya itu puji Allah sebanyak-banyaknya. Kita memuji Allah sangat sedikit, mintanya terlalu banyak. Sahabat memuji Allah terlalu banyak, tapi mintanya sedikit cuma. Dan permintaan mereka tu lebih pada akhirat. Sebab itu sahabat, bila kita ini bukan orang alim, ada banyak kejadian sekarang, Ustazah doakan saya nak pergi haji. Akak bukan dah haji ke? Dah Ustazah, tapi dulu pergi masa kita jahil-jahil. Ustazah tahu, dekat Arafah tempat mustajabnya doa tu, saya hanya doa, beri pangkat suami aku naik pangkat, bagi anak aku berjaya dalam SPM tahun ni. Saya minta dunia Ustazah. Saya terlupa nak minta mati husnul khatimah, nak minta masuk ke dalam syurga sekeluarga. Saya terlupa. So saya rasa rugi sangat di tempat mustajab doa. Suami saya dah naik pangkat, anak-anak saya semua dah berjaya. Saya rasa rugi. Semua doa yang saya doa di padang Arafah tu, saya rasa semua makbul. Rugi Ustazah saya tak doa untuk akhirat saya. Sebab itu sahabat, ilmu yang kita belajar hari ini mengajar kita. Dalam doa, Allahu Rabbi. Ya, bagus ayu-ayu lili. Doa ni memang kita biasa baca selepas solat. Imam-imam kita selalu baca dan kita aminkan. So, begitulah kaedah berdoa. Kita sedar diri kita hamba, memang kena puji. Kadang orang kata, Ustazah, saya tak suka kawan pejabat situ. Kenapa? Dia tu jack boss lebih. Bukan pakai kipas Ustazah, pakai aircon lagi. Macam tu kan. Sebab itulah dia senang naik pangkat. Sebab itulah dia dapat anugerah cemerlang. Soal dia tu ikhlas tak ikhlas jack boss sahabat. Kadang-kadang sangka-sangka kita je. Tapi sebab memang sikap dia. Asal jumpa orang, dia suka bagi hadiah. Jumpa orang, dia cakap yang baik-baik. Puji memuji. Tapi sebab kita tak suka kat dia, kita pun katalah dia kipas bos tu. Kalau dia memang seorang yang kipas bos, depan bos je baik, belakang bos dia lah paling jahanam sekali, contoh kan. Allah takkan biarkan dia juga. Jadi kita nak tiru yang macam mana sikap ni. Okay, jadi kita puji. Kita angkat, kita julang. Sebab kita ni pekerja. Anak memuji-muji mak ayahnya, hamba sangat berhak untuk memuji-muji Tuhannya. Masya Allah sahabat-sahabat. Sambung lagi. Allahumma rahmataka arju falatakilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kulli. Kita kan kalau kita membaca doa ni sahabat-sahabat, kita rasa macam doa macam kita baca Quran lah, kena baca dengan tajwid yang betul. La ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmatmu yang kuharapkan. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau kita dapat segala isi dunia tapi Allah tak curahkan rahmat, kita rugi. Kalau kita tak memiliki isi dunia tetapi Allah beri rahmat, kita orang yang untung. Masya Allah. Ya Allah, hanya rahmatmu yang kuharapkan. Maka janganlah engkau biarkan diriku terlepas dari kasih sayangmu. Sekelip mata pun ya Allah, aku tak nak terlepas. Sebab itu Ustazah Zai pun selalu berdoa, jangan engkau lepaskan aku daripada pandangan rahmatmu walau dalam sekerdipan mata ya Allah. Sekerdipan mata Allah tak pandang kita dengan rahmat, kita akan rugi. Apatah lagi sehari, apatah lagi sebulan Allah tak pandang kita dengan rahmat. So kita minta Allah pandang kita dengan rahmat. Apa rahmat? Kasih sayangnya Allah. Dan perbaikilah selalu keadaanku. Tiada Tuhan selain engkau. Masya Allah sahabat. Mungkin kita dalam sedih. So kita minta kepada Allah. Perbaikilah keadaanku. Tiada Tuhan selain engkau. Setiap perenggan doa ni berakhir dengan mencantikkan akidah kita. Mengakui tak ada Tuhan selain Allah. Memang kita nak naik pangkat, tapi pangkat tu bukan Tuhan kita. Memang kita nak COVID ni berakhir, COVID tu bukan Tuhan kita. Macam tu sentiasa keyakinan di hati. Lagi diajarkan doa dalam kitab ini. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Biasa kan doa macam tu? Aku memohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Ini hari-hari sahabat. Bukan mesti dengan solat taubat tu je kita bertaubat. Istighfar kita tu dah memahami sungguh-sungguh. Aku bertaubat kepada Allah sebab aku ni dah tahu buat lagi, dah tahu buat lagi, dah tahu buat lagi. Manusia jenis apa aku ni? Takut aku dah tahu buat lagi maksiat tu, lalu dalam maksiat tu aku mati. Na'udzubillah. Aku nak mati saat aku benar-benar beriman kepada Engkau ya Allah. Saat aku benar-benar tunduk patuh, menjadi hamba Engkau yang sangat taat kepada Engkau ya Allah. Macam tu sahabat. Kemudian disambung lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Biasa semua kita berdoa macam ni. Ramai dah hafal, tapi kita tak rasa pun kita bercakap dengan Allah. Tiada Tuhan selain Engkau. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Ni yang ada boyfriend, girlfriend ni kan. Kalaulah boyfriend kita, tak ada siapa dah yang I sayang. You je. Kau main menggeletis kita. Kan sahabat-sahabat. Ni orang-orang yang belum kahwin lah. Kalau boyfriend tak cari sehari, telefon tak jawab, WhatsApp tak balas semua kan, udah moncong merajuk hati. Tak payahlah nak macam tu, belum halal. Nanti dah halal, tanya. Suami-suami kalau isteri duk tanya abang kat mana, jangan duk remeh. Itu tanda dia sayang. Lagi kalau dia tak tanya langsung, sahabat-sahabat, lagi parah kita. Kan? Jadi tanya. Kenapa kita nak sebutkan kasih sayang? Ada rasa ni, la ilaha illa anta. Dengan Allah lagi lah. Tiada Tuhan selain Engkau. Kita cakap macam tu, tapi kita duk menganggap ada Tuhan-Tuhan lain. Macam harta Tuhan kita. Macam suami kita Tuhan kita. Okay, berhati-hati sahabat. Sebab itu la ilaha illa anta subhanak. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang telah berbuat zalim. Ada orang tak nak doa macam ni. Saya bukan zalim Ustazah, saya tak pernah bunuh orang, saya tak pernah merogol anak dara orang. Bukan main lagi. Bukan zalim maksud macam tu. Zalim ni Allah dah tunjuk jalan ke syurga, mu nak pilih juga jalan ke neraka. Allah kata ikut aku. Allah dah ajar Nabi Muhammad suruh bercakap, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau engkau benar-benar cintakan Allah, maka ikut aku. So apa yang kita buat atas dunia ni, ikut contoh yang diberi tunjuk oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita menyelingkuh, kita menggelincirkan diri kita sendiri daripada kehendaknya Allah dan Rasulullah, maka engkau zalim pada diri engkau sendiri. Kita dok katakan iklan monyet lagi. Hai monyet, jangan monyet. Gue cerita dulu iklan kecil-kecil. Bersinar-sinar cili padi tu kan. Monyet tak sabar berlompat, berasap telinga monyet kan. Kuda habak dah, jangan hang nak pi juga. Gambarkan macam itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tak suruh pun monyet tu jadi pedas. Engkau sendiri tak nak dengar cakap, engkau pilih kat situ. Jadilah. Macam itulah sebenarnya Allah tak zalim pada aku sehingga nanti ada orang yang dinerakakan oleh Allah. Bukan Allah yang tunjuk jalan ke neraka tu. Allah siapkan neraka untuk menunjukkan sifat adilnya Allah. Kena faham sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita ni menunjukkan keadilan dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Aku kena buat baik. Aku kena jadi orang soleh di sisi Allah. Aku kena buat begini. Orang baik tu bukan saja baik hubungan dengan Allah, tapi baik dengan seluruh hamba-hamba Allah. Masya Allah. Bila kita faham kaedah ni sahabat, kita tak sempat nak salahkan sesiapa. Aku yang zalim pada diri aku sendiri. Semoga Allah sentiasa tunjuk jalan pada kita. Okay? Baik, doa yang seterusnya panjang. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik
أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu dan anak dari hamba lelaki dan hamba perempuanmu, anak Adam dan Hawa kita ni. Hidupku dan matiku ni di tangan-Mu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita sebut, mana dah tadi hilang, telah berlalu qada-Mu padaku, ketetapan Allah. Telah berlaku pun ketetapan Allah padaku, dan sungguh adil hukuman. Antara ketetapan Allah yang kita kena berlapang dada apa sahabat? Allah hidupkan kita di musim Covid ni. Allah pilih kita hidup di musim Covid ni. Bayangkan, ada orang hidup pada zaman Fir'aun, ada orang hidup pada zaman Taghut, ada orang hidup pada zaman itulah kaum Ad, kaum Samud yang diceritakan kehancurannya oleh Allah dalam Quran. Hari ini sahabat, kita tengok satu demi satu kematian. Kita ni seperti sedang queue saja. Lepas ni siapa, lepas ni siapa. Memang kita tahu mati tu macam tu. Tapi dulu tak ada lah kerap sangat. Sekarang ni hari-hari beratus-ratus. Itu baru yang mati Covid. Belum mati lain lagi. Okey? Jadi kita sedang menunggu. Apa yang Allah sebut kat sini, telah berlalu qada-Mu padaku. Allah suruh kita berdoa. Dan sungguh adil hukuman yang Engkau putuskan terhadapku. Aku memohon kepadamu dengan semua nama yang Engkau miliki, yang dengannya Engkau namakan dirimu sendiri, yang Engkau cantumkan dalam kitab-Mu, yang telah Engkau ajarkan kepada seseorang di antara makhluk-Mu, yakni Nabi-Mu, atau dengan semua nama-Mu yang masih tersimpan dalam pengetahuan ghaib yang ada di sisi-Mu, agar kiranya Engkau berkenan menjadikan Al-Quran sesuatu yang rimbun dalam hatiku. Ya Rasulullah, cantik doa ni. Agar kiranya Engkau berkenan menjadikan Al-Quran sesuatu yang rimbun dalam hatiku. Kita nak Quran tu subur di hati kita, rimbun, pohon yang rendang, di bawahnya boleh orang bernaung. Dengan hati yang tenang ni ramai orang dapat manfaat. Dengan hati yang cacar marba ni sahabat Allah, orang tu tak betul, akhirnya dengan orang-orang kita nak bunuh. Na'udzubillah, sebab jiwa sendiri tak tenang. Cahaya dadaku, penglipur kesedihanku dan pengusir kecemasanku. Siapa? Allah. Dengan mengulang-ulang Quran sahabat, kita akan dapat tu cahaya di dada, penglipur kesedihan, pengusir kecemasan. Allahu Rabbi. Okey? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhl wal jubn wa dhila'id din wa alaihi rijal wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari kecemasan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, kekikiran dan sifat penakut, dari bebanan hutang dan tekanan orang-orang yang jahat. Selalu kita sedih, kita takut hidup atas dunia ni sahabat-sahabat, sebab kita diburu oleh rasa-rasa yang begini. Rasa cemas, rasa sedih, rasa lemah, rasa malas, rasa bakhil, kedekut takut harta habis, rasa penakut, kan? Dari bebanan hutang. Orang duk ada hutang keliling pinggang ni susah nak tenang, sebab dia takut lagi-lagi hutang alung semua kan. Jap-jap dia pandang tingkap, jap-jap dia pandang gate, takut orang duk honggah gate dia kan. Kemudian tekanan daripada orang-orang jahat. Okey, jadi kita minta lindung dari semua ini dengan perlindungannya Allah. Terakhir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu daripada surah Ali Imran ayat 173. Cukuplah Allah bagi kita dan dia adalah sebagai sebaik-baik pelindung. Itu Ustazah selalu ajak faham apa ni selalu Ustazah ajak jemaah muslimat lah, khususnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, memahami hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Kita tahu dah tu, tapi kadang kita tak menghayati pun. Ibarat kita nak bagi tahu,
Cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. Cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. Kalau kita tak hafal keseluruhan maksud pun, cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. Allah tu. Kadang kita sahabat kita sedih, orang tinggalkan kita, orang tak nak kawan dah dengan kita, kita sedih. Cuba cari kenapa orang tak nak kawan dengan kita. Sebab kadang-kadang kita engkar kepada perintahnya Allah. That's why orang yang ada masalah dengan Tuhannya adalah orang yang ada masalah dengan mana-mana manusia. Jadi kita tak nak buat apa-apa masalah. Hablum minan nas, sesama manusia. Okay, sahabat-sahabat, dalam pada kita nak menghindar diri daripada COVID ni pun, tadi dalam kuliah pagi Ustazah ada cerita bab ni, kan, sanggup hilang jiran. Mulut ni laser sikit. Kadang-kadang sahabat-sahabat sanggup hilang jiran. Kau, anak kau baru lepas kena COVID kan, janganlah datang rumah aku. Cakaplah elok-elok. Sahabat-sahabat, kalau kita tak nak, anak-anak mana nak tahu, nak jaga patuh SOP. Mereka pun dah cemuh dah duduk dalam rumah. Kan? Jadi dia pemailah dekat rumah kita nak kawan dengan anak kita. Contoh kan sahabat-sahabat, macam mana kita nak cakap elok-elok? Nah, hanti bagi aiskrim, pergi balik rumah. Sekarang ni musim COVID, kita doa sama-sama. Nanti bila dah habis COVID, tak apa, mai datang rumah hanti sama-sama. COVID ni kita tak nampak, kita tak tahu sayang. Kirim salam ke ibu, kirim salam ke ayah. Dia balik tak ada moncong-moncong. Kalau dia balik rumah kita kena marah dengan kita, dia mengadu kat mak dia pula tak boleh tengok anak menangis. Kan, kita tak cakap teruk pun pada anak dia tadi, tapi dia menyampaikan dengan emosi. Mama, aunty sebelah tu marah, dia cakap ke adik macam ni. Maulah kawan sebelah tu tak jerit kat kita. Jangan sampai kerana COVID ni kita hilang jiran. Macam itulah kadang-kadang sahabat. Baik, sebenarnya habis dah perbahasan untuk bab 31. Besok kan sahabat, kita akan masuk bab 32. Tersenyumlah. Allahu Rabbi. Saya duk ingat dalam slot tarbiyah Radio Aikim, saya minta kepada DJ Yati Paradi masa tu, sahabat-sahabat, bila kita sampai je, Ustazah, hari ni tajuk apa? Kan, hari ni Ustazah nak bagi tajuk senyum. Kan, Ustazah, tahulah senyum. Ustazah tengah senyum tu, senyum. Tak, tajuk senyum. Senyum je Ustazah. Sebab kadang-kadang tajuk tu macam panjang. Senyum. Sebab kadang-kadang kita tengah drive pergi kan, apa nak cakap pagi ni kan? Tiba-tiba Ustazah Allah bagi idea cakap pasal senyum. Ustazah nak cakap apa pasal senyum? On je, insya-Allah tahu. Sekali 1 jam tak habis bahas pasal senyum saja sahabat-sahabat. Insya-Allah besok antara yang Ustazah cerita tu adalah dalam La Tahzan bab yang ke-32 tersenyumlah. Okey, rupanya walaupun tak pakai modal, ibadah yang paling besar. Dan boleh jadi dosa. Dengan suami sendiri dah lama tak senyum, tiba-tiba dia sedap-sedap senyum dengan suami orang tu, suami orang ni. Kan? Saya Ustazah jual jamu. Bila orang datang dekat kedai saya kenalah senyum. Tapi bila saya balik je rumah, saya parking je kereta, saya dah tak boleh nak senyum. Saya tak boleh tengok muka suami saya. Macam tu kadang-kadang. Kan sahabat-sahabat? Berhati-hati sebab senyum ni boleh jadi satu ibadah yang besar, boleh jadi suatu dosa juga. Na'udzubillah. Baik. Ada sikit masa saya nak bersembang dengan anda. Allah, hai orang Kuantan, Masya Allah, Siti Azmah Halim Ahmad. Ramai ni kan, untuk yang belum tahu, Kuantan dia ada LTK, La Tahzan Kuantan. Buku yang terbang ke Kuantan dah lebih 50 buku. Kabarnya habis dah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mereka siap buat grup lagi, La Tahzan Kuantan Ustazah. Lepas tu bila mereka ada panggil Ustazah untuk buat, tak tahulah Google Meet ke Zoom kan, close group untuk diskusi macam tu. Lah hebatlah sahabat ukhuwah depa ni. So Ustazah cabar ni, ada tak La Tahzan Johor, La Tahzan Kedah, La Tahzan dia bukan challenge. Challenge ni kadang-kadang challenge tak betul, challenge makeup lah, challenge apalah. Challenge ni untuk bukan saling cemburu tak sihat, cemburu yang sihat. Masya-Allah. Okey. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak buat satu keluarga besar yang saling pujuk memujuk, yang saling memahami kitab La Tahzan, cara Quran memujuk kita, cara hadis memujuk kita, cara kisah-kisah Rasul, cara kisah-kisah para sahabat. Mereka bukan tak pernah sedih, bahkan ujian mereka lebih besar dari kita. Tapi kenapa mereka boleh bangkit? Okay?
Saya bawa tadi ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, buku yang antara awal-awal Ustazah tulis dulu. Tu nama saya kat bawah tu. Tapi sekarang dah tak terbit dah sebab yalah penerbit ni kadang-kadang pun ada masalah kan. Saya pun tak sempat untuk reprint sendiri, ambil draft saya dekat pejabat tu. Jadi saya tinggal kenangan gitu je lah. Saya cuma nak tunjuk tajuk dia simple, apa itu Al-Quran. Tapi kat dalam ni kan sahabat-sahabat, Masya Allah, kita boleh memahami bahawa Quran itu objektif diturunkan sebagai petunjuk, peringatan, mengakui kitab-kitab terdahulu, memberitahu berita-berita gembira, penghalang daripada orang jahat. Dia juga merupakan penyembuh. Itu objektif Quran diturunkan. Dan dia mengandungi apa sahabat-sahabat? Dia mengandungi janji-janji Allah, cerita umat-umat terdahulu, sebaik-baik cerita, perumpamaan, janji buruk. Allahu Rabbi, semua ada dalam Quran. Tinggal lagi kita hanya mengaji tapi tidak mengkaji. Apa kelebihan Al-Quran? Satu huruf dibaca sehingga 10 ganjaran. Pembaca Al-Quran dicemburui. Perniagaan yang sentiasa menguntungkan. Keharuman Al-Quran. Cerita dalam kitab ni simple tapi mudah faham sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi bila kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam pada Allahumma salli ala Muhammad, dalam pada kita dah lebih 30 ni, cuba yang sempat sebelum Ustazah landing, Ustazah tutup, sahabat-sahabat, cuba share dengan kita apa yang anda dapat daripada kitab La Tahzan. Kat Siti Azmahani, kan orang kuat LTK ni, kan cuba apa yang anda dapat. Okay, sebab awal dulu kita buat dalam 15 minit, setengah jam. Tiba-tiba memang tak boleh dah. Nak pendekkan macam mana memang tak boleh. Tapi Ustazah takkan lebih daripada 1 jam insya-Allah. Sebab begitulah perbahasannya semakin indah. La Tahzan Negeri Sembilan Melaka tak ada sayang. Anda kena wujudkan sendiri. Cari. Okey. Kak jadi bos kat Midah Kedah nak buat La Tahzan Kedah pula. Okey. Bukan untuk berlawan-lawan. Tak syok lah kalau untuk berlawan. Kita tengok Kedah hebat ke Kuantan hebat. Bukan nak macam tu. Kita nak bersatu. Tapi kalau kita sap-sapkan kecil-kecilnya, sahabat-sahabat nanti senang nak buat perbincangan. Kalau satu LTK Kuantan ada 200 orang, LTK Kedah semua nak cacah marbab ni, dah jadi macam sipulan-sipulan dah pula kita kan, berebut-rebut tempat, berebut-rebut jawatan. Alah, pening kepala, pening kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita bukan nak macam tu, kita nak nampakkan kesatuan. So apa-apa berdoa PKP berakhir kan. Kelebihan Al-Quran satu. Saya kat Johor ni tapi saya tak jumpa La Tahzan. Saya kat Johor ni tapi saya tak jumpa La Tahzan. Memang tak jumpa Syamsiah Saleh. Kita memang tak ada lagi grup-grup. La Tahzan ni sangat baru lagi. Sekadar Ustazah nampak, Masya Allah, daripada pelbagai negeri ada. Alhamdulillah, syok dengar La Tahzan. Cuba perbaiki diri sendiri, betul? Siti Zabeda, okey, baru join tapi jatuh cinta. Tengah tunggu buku sampai. Silakan. Saya dapat ketenangan, Masya Allah. Dapat ketenangan dengan La Tahzan, Masya Allah. Banyak iktibar yang dapat Ustazah, sekurang-kurangnya menjadi terus istiqamah membuat kebaikan. Masya Allah. Alhamdulillah, saya dapat cuba bersyukur dan belajar bertenang. Alah, ni kalau dah laju sangat baca ni, saya tak reti nak bagi dia stop macam mana. Okey, saya kat Tasik Gelugos, SPU. Okey, Alhamdulillah sahabat-sahabat dari Kuala Terengganu pun ada. Banyak Ustazah menjadi seorang yang sabar. Cik Siti Atika, Fenin tengok situasi berebut-rebut ni. Mereka duk rebut kursi banyak sangat dulu. La Tahzan mengubati hati, La Tahzan mendidik hati, La Tahzan jadi rujukan. Subhanallah sahabat, ini pun satu ilmu. Komen dari kawan-kawan kita, panduan dalam kehidupan kita seharian, ilmunya begitu bermanfaat. Saya suka dapat kita La Tahzan, istiqamah ya. Ustazah kempen suruh beli buku. Minta maaf ya sahabat-sahabat, saya pun jual buku-buku saya juga. Saya tak suka orang beli buku tanpa manfaatkan. Sebab bagi saya kitab La Tahzan berapa? 45 ringgit. Saya pun tak ingat dah. 45 ringgit sahabat. Kita beli 45 ringgit tu selesai duit dapur seorang keluarga miskin. Kan contoh macam tu. Kalau kita beli dengan niat untuk kita manfaatkan, buka, dengar, nanti terlupa, nanti sekali-sekala nak buat taklim dengan usrah keluarga. Teringat hari tu ada bab berapa yang Ustazah terangkan tu. Syok lah isi kitab tu. Kita boleh pindahkan semula, manfaatkan.
Jangan beli-beli kitab kita buat, Allah, hai, nak buat bungkus nasi lemak sayang pula kan. Manfaatkan untuk diri kita. Zulina Wanci, best sangat kitab ni, nak jadi baik dan tenang. Okey, teruskan. Sahabat, dari Kelantan pun ada, Masya Allah, boleh menegur diri sendiri, betul? Kitab ni kitab Rumi lah sayang. Kalau Jawi banyak tak dapatkan kitab ni, kitab Rumi. Okey, semua sudah jatuh cinta dengan La Tahzan. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, sahabat-sahabat. Ingat ya, bila kita belajar, bukan kita memandang siapa yang mengajar. Bila kita belajar, bukan cantiknya kitab ni kalau hijau putih nak belilah, bukan. Bila kita belajar, kita bukan tengok geng kita masuk ke tidak. Kita dah tag dia, dia tak masuk pun. Bukan. Betulkan niat kita. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bila kita betulkan niat dalam belajar, kita tak sedar. Masya Allah, dulu kan banyak sangat orang mengadu pada ustazah. Saya ni ustazah, dulu saya memang ajak orang pergi kuliah ni. Siap saya tumpangkan dia pergi kat masjid. Saya susunkan dia soft depan. Belajar. Akak ni dah lama dah belajar. Sedihnya sekarang si tukang ajak tu sahabat, bila orang ajak, jom pergi. Tak payah, aku dah banyak dah belajar dulu. Tak payah, aku dah banyak dah belajar. Dia rasa ilmu ni macam ada stopnya. Kita melawan apa yang dikehendaki oleh Allah. Belajar daripada dalam buayan sampai ke liang lahat. So just kita dengar, sahabat-sahabat dirahmati Allah, hati terdidik dengan La Tahzan. Kata-kata nasihat ustazah juga mendidik jiwa. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita jatuh cinta dengan La Tahzan. Bukan dengan penyampainya, bukan dengan kitabnya. Kita jatuh cinta dengan nasihat-nasihat Quran yang ada di dalamnya. So kita akan membawa hati kita makin tunduk kepada Allah. Ingat dalam kerja dakwah, ustazah tak pernah seronok bila orang tunduk kepada ustazah. Tapi ustazah sangat seronok bila orang tunduk kepada Allah. Subhanallah, sahabat. Bila kita berjaya bawa hati kita tunduk kepada Allah, didatangi halilintar taufan. Aku kan ada Allah. Suami kita, isteri kita buat hal, Allah takkan biarkan aku dalam sedih sentiasa. Anak-anak kita degil susahnya ustazah, terus buat kebaikan. Allah takkan biarkan orang yang berbuat baik. Allah tangguh sekejap je ni. Berapa lama sangat aku nak hidup? Ada orang mati umur 20-an, 30-an, 40-an. Tak sempat nak bercucu pun. Sekarang COVID sangat makin menakutkan. Yang mati-mati bukan orang tua-tua, tapi orang muda yang masih diperlukan oleh anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Kita bersedih hati. So kita yang lebih tua daripada usia-usia mangsa COVID yang meninggal dunia, kita seharusnya lebih banyak mengambil iktibar. Okay, sahabat, belajar untuk tundukkan hati kita, itulah tawaduk. Mendekat sungguh-sungguh dengan Allah. Bila kita sudah berpaut di dahannya Allah, datanglah apa sahaja makhluk Allah, baik, jahat, semuanya kita akan boleh kawal dengan tenang. La tahzan, innallaha ma'ana. Ini yang disebut. Dan untuk makluman yang belum tahu, bila habis 10 bab, contoh hari itu 1 hingga 10 habis, sahabat tim khidmat akan buat bagi link. So now di page Ustazah Muzayanah dah ada 30 link yang anda boleh klik, boleh sebar, boleh share ke mana-mana, free of charge. Masuk ke dalam rumah anda. Masya Allah, sahabat-sahabat, doakan tim khidmat Ustazah Zai sihat, kan, selamat sentiasa. Ini merupakan ibadah mereka juga, selagi mana mereka ikhlas. Kemudian kita juga, Ustazah sendiri akan memvideokan untuk kadar 1 minit gitu, untuk tim khidmat masukkan ke TikTok. So TikTok tu, tok-tok mungkin tak tahu lagi kan. Para tok-tok ni tak tahu apa benda TikTok ni Ustazah. Anak-anak muda pandai lah. So anak-anak muda dah ada dah yang follow juga La Tahzan. Tapi biasalah anak muda mana nak kalau kuliah 1 jam ni. Dapat 1 minit. Kalau hangpa nak dengar La Tahzan yang 1 minit punya, hangpa duk pi tengok kat TikTok Ustazah Muzayanah. Ustazah tak ada, dalam handphone Ustazah ni tak ada TikTok. Tapi Ustazah buat je video 1 minit sahabat, hantar dekat tim khidmat sahabat-sahabat Ustazah ni, Masya Allah. Mereka uploadkan pula dekat TikTok. Jadi orang boleh tengok untuk 1 minit. 1 minit ni kita dapat apa? Contoh Ustazah tulis nanti, tersenyumlah. Ustazah baca 1 perenggan daripada ni. Jadi belajar yang 1 jam ni lah. Belajar yang kita baca satu persatu sampai kepada doa-doa dia. Tinggal nak amal atau tidak je. Allahu Rabbi, sahabat. Kita akan cukup tenang. Kita akan cukup bahagia walaupun apa yang berlaku bila kita sangat mendekat kepada Allah.
Jadi tolong saling bergandingan tangan, khususnya hati-hati kita saling mendoakan dalam kebaikan. Nampak nama-nama ni walaupun tak pernah jumpa, ni geng Latahzan ni geng Latahzan ni. Tak apa kita ingatkan, kita keloi-keloi dia. InsyaAllah kalau dia tak live pun nanti bila sambil dia landing-landing, dia dengar. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak apa ke dengar ceramah, selawat ke sambil buat kerja rumah. Zuraidah Ismail, kalau tanya Ustazah Zai, tak apa. Sebab apa? Memang adabnya berilmu, kita duduk, berwuduk, pandang sungguh-sungguh. Tapi ini kita ambil pilihan, kalau ibu-ibu suri rumah kat rumah dengan nak gosok baju, nak ni. Kalau yang tak masak lagi, yang sabarlah orang dengar kuliah ni. Khusyuk ni saya dengar kuliah ni. Bukan ya sahabat-sahabat? Ya Allah, aku ni semua nak. Ilmu pun aku nak, kerja rumah pun banyak. Suami pun aku kena taat, nak siapkan macam-macam untuk anak-anak. Kita buat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kita ingat, nanti kalau ada masa untuk kita landing time, me time kan sahabat-sahabat, kita masa contoh kalau orang tengah potong bawang, handphone kat depan ni, dia dengar. Bagus ni yang Ustazah cakap ni. Minit ke berapa? Oh, minit ke 16. Kita ingat sikit minit ke 16. Nanti bila aku dah landing, aku nak buka balik minit ke 16 ni. Nak ulang dengar balik. Boleh. Kena belajar daripada anak-anak. Ada orang yang tak tahu macam mana nak pergi kat minit 16 tadi. Aku terkesan apa yang Ustazah cakap tadi tu. Kat minit 16. Tapi macam mana nak pergi? Dia buat bodoh, dia buat diam je. No. Jangan duk buat bodoh sangat macam tu. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kena belajar. Untuk apa belajar? Untuk duduk sebaris dengan para kekasihnya Allah. Kita bukan Rasul, kita bukan waliullah, tapi kita berhak untuk dikasihi Allah dengan kita betul-betul jatuh cinta dengan agama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah hiburan yang paling ampuh. Walaupun kita disakiti oleh mana-mana makhluk, kita rasa Allah sangat dekat dengan kita. InsyaAllah. Okay? Saya sayang semua kerana Allah. Saya cinta semua kerana Allah. Mohon ampun, maaf zahir batin. Esok kita masuk tajuk yang baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.